السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung semula kuliah kita setelah kita lama selalu rehat lama gitu ni. Pasal orang di IQ ni ngaji lama banyak dah. Kena pergi ngajak tempat lain sikit. Hadis yang berikutnya ialah hadis yang asalnya hadis ini tak jadi masalah sangat pada zaman dahulu. Tapi hadis ini dianggap agak kontroversi oleh sebahagian para pejuang hak wanita, terutama apabila timbulnya zaman kebangkitan awal modernisasi, apabila masuk ke dalam dunia Islam, dan apabila emansipasi wanita itu dibahaskan dan dunia Islam berada dalam keadaan mengongkong kaum wanita, maka hadis ini telah menjadi isu perbahasan. Sebahagian orang rasa ingin menolak hadis ini, sedangkan dia adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kerana hadis ini ada menyebut beberapa hal tentang wanita. Sebahagian besar daripada orang yang tak puas hati dengan hadis ini kerana dia salah faham maksud hadis, ataupun orang yang mana menafsirkan hadis ni telah bagi maklumat yang salah tentang tafsiran terhadap hadis ni. Maka dengan itu kita sama-sama tengok hadis ni lah. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni daripada Abdullah bin Umar. Ada kan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna min istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Kita berhenti di situ dulu. Sekali kita sambung dia ni. Wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Nabi suruh orang perempuan sedekah. Orang perempuan ni dia boleh tak bersedekah? Dia boleh. Cuma kalau dia nak bersedekah dengan harta suami dia, dia kena minta izin lah. Kalau dia nak bersedekah dengan harta dia, dia tak perlu minta izin. Termasuk di dalam harta dia ialah harta yang suami dia bagi ke dia. Harta dia lah. Kalau wanita tu bekerja pada zaman ni, tu harta dia lah. Dia nak bagi 1,000 ke 2,000 daripada gaji dia, fi sabilillah, dia tak wajib untuk tanya suami dia. Melainkan kalau yang tempat yang dia bagi tu boleh mendatangkan bahaya ataupun seumpamanya kesan yang lain, dia kena tanyalah. Tapi jika sekiranya nyata tempat itu fisabilillah, dia sedekah. Kerana Nabi suruh mereka bersedekah terus. Nabi tak bersuruh mereka balik tanya suami mereka dulu. Hadis ni sebenarnya, sebelum saya nak ni, hadis ni sebenarnya ucapan Nabi SAW kepada wanita pada hari raya. Selepas Nabi baca khutbah, maka Nabi rasa wanita tak dengar khutbah Nabi. Zaman tu tak ada mikrofon, tak ada apa. So maka Nabi cakap khusus kepada kaum wanita. Ini menyebabkan berlaku khilaf di kalangan para ulama.
Sebahagian mereka kata khutbah raya itu dua, kerana dia campur dengan khutbah Nabi dan ucapan yang ini. Macam khutbah juga. Sebahagian menyatakan khutbah raya itu satu saja. Yang ni bukan khutbah. Yang ni nasihat khas Nabi kepada kaum wanita. Yang ni dia patah dengar Nabi pergi cakap dengan mereka. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Berapa jumlah khutbah hari raya? Khutbah hari raya. Maksudnya, tuan-tuan mungkin biasa dengar dua khutbah lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi sebahagian negeri, kalau pergi ke Perlis pun, sebahagian tempat dia buat satu khutbah saja. Khutbah rasmi satu. Dan ada tempat buat dua. Kita anggap benda khilaf lah. Okey. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian nisa, wahai sekalian kaum wanita. Tasaddaqna, kata Nabi, bersedekahlah. Wa aktsirna min istighfar, dan banyakkanlah daripada istighfar, minta ampun kat Tuhan. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, kerana aku ini lihat kamu yang paling ramai di kalangan ahli neraka. Oh, yang ni jadi sensitif. Orang perempuan marah. Orang perempuan setengah kata tak boleh, yang banyak ahli neraka lelaki. Dia salah satu lah kena banyak. Kalau perempuan tak banyak, lelaki banyak. Jadi perkataan wanita ni banyak dalam neraka ni telah menimbulkan satu rasa tak puas hati di kalangan sebahagian kelompok yang mana memperjuangkan hak wanita. Sebab tu hadis ni dia timbul isu pada zaman-zaman kemudian, terutama pada zaman emansipasi wanita. Islam membebaskan wanita sebenarnya. Tapi sehingga di kalangan para muslihin ataupun para golongan yang melakukan reformis Islam pun terpaksa memperkatakan tentang hadis ni. Kerana dibimbangi, kerana tuduhan barat bahawasanya Islam adalah agama yang melakukan diskriminasi terhadap wanita. Jadi orang kata hadis ni bukti di mana Islam telah menjadikan wanita berada pada tempat yang ke belakang dibandingkan lelaki. Kita kena tafsir hadis ni. Yang pertama, salah satulah kalau kita kata wanita dia sama ada lelaki yang paling ramai ataupun perempuan paling ramai. Kalau lelaki paling ramai, kalau dalam dunia ni lelaki banyak atau wanita banyak, boleh jadi juga wanita akan jadi ramai disebabkan jumlah wanita dalam dunia ni banyak. Itu pun satu sebab. Satu sebab lagi, adakah wanita ramai, wanita dalam neraka tu ramai hanya dikira di kalangan wanita Islam ataupun dikira pada wanita keseluruhannya lah. Jangan kita fikir dalam satu kampung ni mestilah orang lelaki masuk syurga banyak, orang perempuan masuk syurga sikit. Dia tak kira kampung, dia kira penciptaan manusia daripada awal sampai akhir. Berikutnya adalah persoalan, adakah telah ditetapkan secara fitrah bahawasanya wanita ini memang tujunya ke arah neraka? Tak. Sebab Nabi tak kata macam tu. Nabi kata diskrit jumlah saja. Tapi Nabi kata, ada tak jalan penyelamat? Ada. Jalan penyelamat dia apa? Sedekah dan istighfar. Maksudnya bukan ditetapkan bagi setiap wanita tu ke arah neraka. Artinya siapa yang bersedekah, siapa yang beristighfar, dia tidak termasuk di dalam apa yang Nabi tengok. Dalam riwayat Bukhari yang lain, dia katakan yang Nabi tengok ini ialah Nabi tengok semasa peristiwa Mi'raj. Yang ini Nabi tengok semasa dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan neraka. Sekali lagi orang akan tanya, kiamat tak berlaku lagi, macam mana dah nampak dah siapa duduk dalam neraka? Kita dah jawab dah dulu. Soal masa depan, ke belakang, Allah Tuhan yang menguasai masa. Dia boleh ambil kita lah, dia pergi letak di masa depan.
Dia boleh ambil kita lah, dia letak di masa belakang. Hak tu yang orang putih duk fikir. Pergi kepada future, balik kepada masa yang lepas. Semuanya bisa berlaku, boleh berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia boleh mencepatkan masa, dia bawa kita pergi ke masa depan, ataupun dia bawa kita pada masa belakang. Faqalat imra'atun minhun jazlah. Ada satu orang perempuan di kalangan mereka ni yang cerdik lah. Orang perempuan ni tak semesti. Kita pun dalam kelas orang lelaki ramai-ramai, ada yang pandai, ada juga yang kurang pandai. Tapi kalau ramai-ramai orang ni, manusia pandai ke ramai, manusia bodoh ke banyak? Kita rasa-rasa orang pandai ke banyak, orang bodoh ke banyak? Tak tahu. Kalau pandai, dia boleh kira 2.6 tu berapa? Okey. Faqalat imra'atun minhun jazlah. Kata satu orang perempuan yang cerdik lah di kalangan perempuan yang dengar Nabi ceramah hari itu, khutbah Nabi hari itu, malana ya Rasulullah akthara ahlin nar. Hak cerdik ni tanya, wahai Rasulullah, pasal apalah yang kami ni jadi banyak ahli neraka? Menunjukkan apa? Menunjukkan ada kebebasan wanita nak tanya pada zaman Nabi. Dan menunjukkan juga apa? Menunjukkan tabiat setengah orang dalam majlis ceramah, orang perempuan guna mikrofon, orang lelaki guna mikrofon, perempuan tulis. Adalah bukan daripada tradisi Islam. Sebab dia kata perempuan seorang aurat. Tak, wanita ni tanya terus Nabi, bukan dia duduk tulis bagi kat Nabi. Dia tanya Nabi SAW. Dan Nabi pun buat ceramah khusus untuk mereka. Kerana tanda Islam tidak diskriminasi mereka. Discriminate dia orang. Islam ra'i mereka. Cuma dia tanya Nabi, siapa yang kami, artinya boleh tanya. Nabi pun tak kata dah neraka lah, nak tanya apa lagi. Dah. Itu kita, pasal kita tak ada jawapan. Nabi SAW bagi tahu, tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din aghlaba lidhi lubbin minkun. Nabi kata sebabnya tukthirna al-la'an, membanyak kamu ni banyak la'an, banyak laknat. Tak apalah, mungkin isteri kita di rumah tak buat, ramai wanita kita kenal tak buat, tapi ramai wanita yang kata Nabi cepat mulut dia ni, laknat tak guna. Hari dia, dan dia ada sebahagian tabiat orang ni, khususnya kaum wanita, kadang-kadang masa dia suka, dia puji sampai tak ada tempat lah. Dan dia marah, dia kata dia ni duit pun tak guna. Jadi dia laknat. Sebab itu dalam kehidupan ini bukanlah hina kaum wanita, tapi kadang-kala dalam banyak masyarakat hak cepat mencarut ni lelaki kan wanita. Tak tahulah, tentang kira sendirilah kan. Bukan kata wanita sah, tapi kadang-kala dia cepat, mungkin kerana tangan dia lambat. Dia orang lelaki ni tak keluar di mulut, dia pi tangan terus, tapi dia keluar di mulut. Jadi Nabi kata sebabnya, sagi orang wanita sensitif ni reality. Maka Nabi kata sebabnya dia orang ni banyak la'an. Bukan semua wanita. Nabi cakap ada ramai buat perangai tu. Lelaki punya keburukan pun ada juga. Hak tu kita tak cakap bab dah. Kita cakap bab la'an. Asal manusia tak boleh laknat orang. Nabi SAW larang kita laknat orang. Laknat ni maksud kita kata ni mal'un, betul. Mal'un maksud dia yang dilaknat. Tak boleh. Mal'un maksud orang ni telah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya melainkan orang yang kita confirm
Mati dalam keadaan rahmat Tuhan jauh daripada dia. Seperti Fir'aun. Seperti Iblis. Dia hidup lagi tapi confirm lah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Adapun orang yang duk hidup, kita laknat dia. Sedangkan dia masih hidup, tak boleh. Kerana kita tak tahu. Ada orang pernah perang dengan Nabi seperti Abu Sufyan. Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan dia Islam. Dia menyembelahi Nabi. Ada orang pernah bawa pedang, nak cari, nak pukul Nabi, nak bunuh Nabi. Marah kepada adik dia. Kerana masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab. Akan jadi pejuang Islam. Ada orang pernah menewaskan pasukan Nabi. Seperti Khalid ibn al-Walid. Akhirnya menjadi panglima Islam. Sebab itu maka agama suruh kita panjang nafas. Kita marah-marahlah. Tapi kita tak laknat. Kerana orang tak mati. Kita tak boleh kira dengan orang politik. Orang politik dia tak kira. Kita agama lain. Kerana the ground of religion is principle. Asas agama adalah prinsip. Kita tengok orang politik. Dulu macam-macam. Kafir, tak boleh menikah, tak boleh makan sembelihan. Sekarang penyokong setia. Jadi kita tak boleh nak kira. Dulu dia yang buat demo. Semua dalih boleh. Hari ini dia kata tak boleh. Ini menggugat keselamatan negara. Tapi agama stand firm dengan nas. Sebab itu maka kita tak boleh laknat. Nabi larang. Nabi kata sebab orang perempuan ni tuksrinal la'an, banyak la'an. Wa takfurnal ashir. Dan kamu ni mengkufuri suami. Kufur ni maksud mengingkari. Bantah suami ni bukan tak ikut cakap suami. Maksud bila dia berkelahi, dia apa jasa suami pun, dia semua jadi tak elok di sisi dia. Dia kata tak elok semua. Saya tak dapat manfaat apa menikah dengan dia. Contoh. Bukan kata tak ada suami yang tak elok. Ada suami yang tak elok. Banyak juga hadis sebut. Tapi dalam konteks ini, maka ramai, mungkin isteri kita ada, isteri muslimat yang baik, mereka tak buat. Tapi Nabi bercakap dalam konteks kaum wanita secara umum. Wanita Melayu ke, Afrika ke, Mak Saleh ke, semua campur sekali. Ada kecenderungan mereka ni suka kalau dah marah kat suami, tak ada dah jasa suami ni, tak ingat dah, habis dah. Maka Nabi kata wa takfurnal ashir. Hak ni depa tak berapa bantah sangatlah, tapi depa nak bantah hak berikut ni. Nabi kata wa ma raaitu min naqisati aqlin wad-din aghlaba lidhi lubbin minkun. Aku tak pernah tengok di kalangan mereka yang kurang akal dan agama. Naqisat tu dia balik pada wanita lah. Perempuan-perempuan yang kurang akal dan agama yang dapat menewaskan lelaki yang hebat, melainkan di kalangan kamu. Perempuan ni Nabi kata dia kurang akal dan kurang agama. Interpretasi tafsiran kepada kurang akal tu sekali kita tafsir. Hak ni yang mereka tak setuju, mereka kata perempuan tak, bahkan akal perempuan lebih baik pada akal lelaki. Pejuang wanita kata. Nabi kata, aku tak pernah tengok orang yang kurang akal dan agama yang dapat tewaskan lelaki yang hebat. Nampak lelaki yang hebat, tapi main dengan bini dia, dia kalah. Bini duduk depan, dia duduk belakang. Sebab ini Nabi kata akal dia kurang. Nabi bercakap dalam satu bahasa, Nabi cerita tentang kelemahan wanita. Tapi dalam masa yang sama Nabi cerita hampa ni kuat. Dalam keadaan akal dan agama hampa lemah, lelaki yang hazim, dalam riwayat rajulul hazim dhi lubbin, dalam riwayat rajul hazim, lelaki yang hebat, tapi bila main kat perempuan dia kalah.
Perempuan tak guna tenaga pun nak lawan dia. Perempuan guna pergerakan dia. Guna senyuman dia. Kalau senyum hak segak lah kan. Kalau senyum hak tak segak, tak apa payah. Dia guna bahasa dia. Sehebat-hebat laki, sarjana besar, orang kuat besar, panglima gagah di medan, tewas hanya dengan beberapa orang wanita. Soekarno, Mussolini, Hitler. Sebab mereka tidak selebih hebat daripada akal pemimpin-pemimpin itu. Tapi Nabi kata, Nabi puji kan Nabi kutuk mereka tak? Sebab kita kena tahu Nabi bercakap ni pada hari raya. Takkanlah Nabi nak kutuk mereka dalam suasana gembira tu. Tapi Nabi nak cerita. Dalam riwayat lain, bila Nabi suruh mereka sedekah ni, pakat sedekah habis. Pada zaman Nabi, ada yang buat keluar subang bagi, buat keluar cincin bagi kepada Nabi SAW, supaya bagi kepada mereka, supaya bagi kepada Nabi SAW sebagai sedekah yang mana Nabi SAW galakkan tu. Okey. Nabi kata dalam keadaan hampa lemah, hampa kuat. Jadi Nabi cerita yang lemah satu sudut tapi tetap dapat menewaskan lelaki. Kan? Bukan semua lelaki lah, ada lelaki lah kan. Cakap hebat, tengok bini dia telefon ketak. Saya kata sebahagian orang takut ni. Bukan kata cerita takut tentang cerita poligami. Takut poligami ni. Pi ke Kaabah nak doa. Nak doa pun ketak lah. Terbayang, ya Allah, teringat dia. Aku doa ni bini aku tahu mampu. Takut dia. Ada siapa hantar WhatsApp dulu. Main dengan waktu buka puasa, ada satu orang doa, ya Allah, berikanlah kepada kawan aku itu isteri. Sebab dia kan tak kahwin lagi, dia doa pasal apa doa dia kata ni kawan aku tak nikah lagi, tempat masa ni mustajab. Isteri kita, jangan doa macam tu, aku tak suka. Dia kata pasal apa pula aku doa kau? Tak boleh dia kata. Sebab Nabi kata kalau kita doa kat orang, malaikat akan doa pada kita. Baru ni saya ceritakan, ada satu hamba Allah kawan, dia orang tanya saya, dia kata sebab-sebab kalau kita masuk syurga, isteri kita dalam dunia ikut kita sekali yang masuk dengan kita. Saya tak dan jawab, dia pergi jawab. Dia kata janganlah, jangan sudah, dia tak cukup dia tak. Cemuih lah orang lain nanti tu bagi saya jawab. Dia kata jangan buat macam tu. Dia kata tak kawan tu, jangan buat macam tu. Dia kata dia bukan saya tanya lah, jangan buat macam tu, cukup lah. Cemuih lah. Dia tak tahu bini dia pun cemuih lah. Perempuan tanya, lepas dia kata macam tu, dia ada soalan tewaskan lelaki tu, perempuan tak bahas lah. Orang perempuan memang tahu macam mana cara dia nak tewaskan suami dia ataupun nak tewaskan lelaki. Tapi dia orang muskil apabila Nabi kata korang akal dan agama. Jadi orang perempuan ni sensitif. Pada zaman tu dia orang sensitif lah. Itu orang kata pada zaman dulu, bayangkan dahulu, wanita ni dia dialog dengan Nabi ni. Nabi duk tanya, cakap dia dialog dengan Nabi. Dia kata, wama nuqsanul aqli wad din. Ya Rasulullah, wama nuqsanul aqli wad din. Wahai Rasulullah, apa yang kata korang agama dan akal ni? Yang dikatakan korang akal dan agama ni. Dia tanya Nabi, artinya kalau wanita tu jenis terima-terima adalah kita korang.
Artinya wanita pada zaman Nabi, dia tak mudah terima kenyataan ni. Dia nak tahu apa dia. Ini suatu nilai menunjukkan kehebatan dakwah Islam di dalam satu masyarakat Arab, Quraisy, Mekah, Madinah, yang salah satu daripada culture buruk mereka, budaya buruk mereka, ialah bunuh anak-anak perempuan. Masa dulu bunuh anak perempuan tak ada nak tanya apa. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila anak-anak yang dibunuh itu ditanya atas dosa apa dia dibunuh. Tapi bila Islam masuk ke dalam masyarakat Arab, wanita, Nabi kata korang akal dan agama, bangkit tanya. Sebab izzah, Islam telah suntik kemuliaan diri. Sebab tu banyak saya selalu sebut hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ni komplain banyak riwayat-riwayat yang ada saja kaitan dengan wanita. Dia bimbang orang salah tafsir ataupun dia bimbang orang salah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya, apa dia yang jadi kurang akal dan agama tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, Nabi kata, amma nuqsanul aql fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahadatir rajul. Adapun lemah akal ni, Nabi kata, fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahadatur rajul. Penyaksian dua wanita sama dengan saksi satu lelaki. Nabi jawab, korang akal tu, contoh tu Nabi bagi contoh tu. Satu persoalan. Korang akal Nabi maksud ni, korang akal betul ke? Ataupun Nabi maksud, kadang-kala ada sudut tertentu dia kurang akidah. Apabila kita lihat dalam Quran menyebut juga tentang wanita yang berjaya seperti Malikatus Saba. Quran juga sebut tentang isteri Fir'aun yang lebih cerdik pada Fir'aun dalam buat keputusan. Jadi korang ni kurang apa? Nabi bagi contoh, korang ni di sudut korang akal, bukan maksud dia bodoh ke apa. Tapi sudut korang yang Nabi contoh, dua saksi perempuan sama dengan satu saksi lelaki. Ini satu bab fiqh. Yang mana Quran sebut tentang wastashidu syahidain min rijalikum. Hendaklah ada saksi dua orang di kalangan lelaki kamu. Fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimma tardawna minasy-syuhada. Jika tidak ada dua orang lelaki, satu lelaki dan dua perempuan, yang mana dari kalangan saksi-saksi yang kamu setujui. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika satu orang tu tersesat, maksudnya terlupa, maka satu orang lagi akan ingatkan. Quran cakap tentang perempuan ni lah. Pasal apa perempuan kena dua? Sebab kalau dia terlupa, hak kawan perempuan dia satu lagi peringat. Yang ni Quran kata. Ayat ni jadi satu perbahasan panjang di kalangan para sarjana. Orang perempuan ni tak boleh jadi saksi lambak Allah. Kesimpulannya, kebanyakan sarjana khilaf. Dalam bab talak mereka kata tak apa. Dalam bab nikah kahwin tak apa. Dalam bab yang mereka saja ada experience, sah saksi mereka. Tentang haid, tentang apa, tentang bersalin, tentang beranak, pinak mereka tak ada masalah. Tapi mereka bimbang tentang dua benda, iaitu tentang penyaksian harta dan juga tentang hudud. Kes jenayah. Kerana orang perempuan ni mungkin dia cerdik, tapi mungkin semangat dia tak sekuat lelaki. Apabila orang challenge dia, nanti dia tergugat. Maka kalau dia dua orang, kuat sikit.
Ataupun pada kes-kes jenayah yang membabitkan hukuman mati, potong tangan dan seumpamanya, mungkin simpati akan menguasai dia. Ataupun seumpamanya. Ataupun mungkin sentimen, cemburu ke apa akan menguasai dia. Maka dia nak seorang lagi. Bukan dia nak tanya perempuan. Quran mau supaya tak kesian kat dia. Supaya ada orang bantu dia. Jadi, itu maksud dia. Cumanya sarjana, para sarjana, khususnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga demikian Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Bahas kalau macam mana kalau perempuan tu dalam satu culture yang dia pakar. Tadi kata dalam masalah harta. Tapi kita dalam sebuah negara Malaysia, Gubernur Bank negara, satu orang, perempuan. Perempuan kan? Kita tak boleh salah dia, pasal dia cari 2.6 tu tak jumpa, tak boleh salah lah. Pasal lelaki pun cari tak jumpa. Kan? Artinya dalam satu culture, yang mana orang perempuan menguasai bidang itu, kata Ibn Taymiyah, apa saja. Kalau satu masyarakat, orang perempuan memang pandai dalam bidang tu. Tengok bidang. Maka saksi satu orang perempuan sama dengan satu lelaki. Sebab tu Ibn Taymiyah ni sentiasa mendahului. Walaupun ada geng-geng meluat kat dia, perbankan Islam dan dunia ni tetaplah hampa kutip Ibn Taymiyah punya. Ibn Taymiyah kata bahawasanya, tengok, walaupun Ibn Taymiyah tu salafi, tapi dia tidak jumuk, tidak literal dengan ayat. Apabila sampai kepada benda yang membabitkan tentang maqasid syarak, tujuan syarak. Kata Ibn Taymiyah, kalau benda tu memang kepakaran dia, ataupun she's the only one yang jadi witness dalam kes itu, yang mana dia berhubung langsung, yang dia tak lupa. Umpamanya orang serang diri dia, atau umpamanya kejadian orang serang kawan sebelah dia, dia saja saksi, seorang saja saksi. Umpamanya kejadian tu, kita boleh kata perempuan seorang tak boleh pakai, saksi dia ambil kira. Kerana kata Ibn Taymiyah, biasanya kejadian seperti itu orang tak lupa. Kerana tujuan Quran suruh ada couple ni, suruh ada dua pasangan ni, suruh ada kawan, teman ni, supaya kawan ni mengingatkan dia. Maka kita nak kena tengok dalam konteks apa. Dalam konteks biasa, dia nak pergi jadi saksi umpamanya hukuman potong tangan. Elok bagi dua lah, takut dia jadi sentimen lah apa ke. Bukan nak merendahkan dia. Islam tak suka nak heret wanita dalam kes-kes yang ngeri seperti itu. Sebab walaupun perempuan cerdik, tapi dia tetap ada peranan emosi dia lebih dari lelaki. Betul tak? Perempuan kena akui. Kita akui, mesti kalau seumpama kita, suami saya emosi lebih sangat lah, kita tak pelik lah kan. Sebab tu perempuan, kalau dia marah apa kita, tak sama dengan kita. Kalau tidak, kalau dia sama kita, macam saya kata, hang kalau tak perhati dengan aku, jom kita keluar tumbuk di luar. Macam tu kan. Sebab itu, dia kata apa pun, kita habis sangat, habis sangat, dia teriak. Nak buat macam mana dia menangis. Dia kata, apalah menangis. Nangis apa, tak apa hati kita bertumbuk. Takkan nak kata macam tu kata. Yang tu jam punya lelaki. Maka emosi itu menguasai dia, menyebabkan dikatakan naqis di sudut akalnya. Bukan dalam semua keadaan. Mungkin ada bidang yang perempuan lebih. Tapi dalam certain keadaan, emosi lebih kuat daripada pikirannya. Sebab tu tak diberikan kuasa talak di tangan isteri. Pasal dia mungkin masa dia marah dia talak kita. Sekali dia laki pun macam tu kan. Kalau nak bagi ke tangan isteri, yang saya ingat kena bagi lebih kurang 10,000 talak macam tu. Laki 3. Dia marah kan. Abang perangai macam ni. Saya talak 3 abang. 3. Dia pakai dah 3. Sekali yang petang-petang talak lagi. Terus nak malam 20 talak dia bagi kita. Kalau bagi setakat 3 talak, habis dia pakai, dia bazak pakai sari, habis dia pakai. Kan? Bukan semua lah kan. Kan? Dia marah, tapi dia kata saya bukan maksud. Ni dah. Sebab emosi dah. Emosi dah. Bukan. Maka emosi itu apabila dia lebih kuasai, mungkin dia cerdik, dia jawab matematik, dia pandai.
Sebab tu walaupun dunia ni perjuangkan hak wanita sama rata, tapi pemimpin-pemimpin dunia tetap kebanyakannya adalah lelaki. Amerika punya hebat berjuang tentang hak wanita. Kalau siapa tengok filem Amerika, tengok cerita Amerika dulu, makan macam tak ada peluang lah orang kulit hitam ni. Tuan-tuan tengok The Butler, filem tengok. Oh, jangan tengok filem. Dia cerita macam mana Oprah punya cerita, macam mana orang kulit hitam punya teruk dulu kena hina sehingga nak boleh jadi presiden. Orang kulit hitam yang punya teruk boleh jadi dihina, bunuh tepi jalan, semua tak ada salah dalam undang-undang mereka. Akhirnya dia jadi kulit hitam, jadi presiden Amerika. Tapi wanita walaupun kulit putih belum jadi lagi seorang pun presiden Amerika. Sebab walaupun mereka pejuang hak wanita, dulu juga ada demonstrasi minta pungutan suara untuk wanita mengundi di Amerika. Tapi artinya secara normalnya manusia tetap merasa kepimpinan, kewarasan berada di tangan lelaki. Itu seperti mana kata Ibn Taymiyah, tidak menafikan kemungkinan ada 1-2 wanita yang lebih pada lelaki. Tapi dia bercakap secara umum. Dia bercakap secara umum. Ayat ni bercakap secara umum. Okey. Hak ni pasal akal. Kemudian Nabi kata, wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan fa hadha nuqsanud din. Yang ni satu lagi timbul. Nabi kata maka wanita ni duduk bermalam-malam tidak semayang. Sebab apa? Haid lah. Dan mereka itu tidak puasa, dan wanita tidak puasa pada bulan Ramadan. Fahadha nuqsanuddin. Ini adalah kekurangan agama. Oh, bab ni jadi iskal, jadi keliru. Sebab wanita tak puasa tu agama sendiri yang suruh. Dan wanita tak semayang tu sendiri di atas titah perintah agama. Bagaimana pula dikatakan itu kurang agama? Ini jadi persoalan bukan saja di takaran hari ini, tapi di kalangan para ulama dahulu, An-Nawawi dan seumpamanya juga cuba menyelesaikan maksud hadis ini. Perkataan din, ni orang perempuan lebih faham dari kita. Walaupun wanita tak semayang ni, agama yang suruh. Kalau dia semayang dosa masa dia haid. Sebab tu semayang ni walaupun dapat pahala, tapi ada kala semayang berdosa. Takkan aku semayang masuk neraka kot. Ada wanita haid pergi semayang, dosa tak? Dosa. Saya buat contoh tak, macam main bulan hari raya, mereka ni baru 29 puasa depan raya dah. Aku bagi cukup 30. Dia puasa 30. Tapi rumah dah, tak raya lah. Aku bagi cukup dah 30. Esok raya. Orang semua nampak nak bulan dah. Dia kata, aku apa pun nak bagi cukup. Dia kuat agama ke? Dia menyanggahi agama? Dia sanggah agama. Kita tak boleh buat macam tu, haram. Dia kata kita, takkan puasa masuk neraka kot. Dia buat jenis style tu, mereka tu. Puasa boleh masuk neraka bukan kerana puasa, tapi sebab kerana mukhalafah, kerana menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggah arahan orang haid pergi sembahyang. Salah. Salah. Okey. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Orang perempuan lebih faham keadaan ini. Walaupun mereka tak puasa, mereka tak sembahyang, itu dengan titah perintah Tuhan. Tapi masa keadaan mereka tak sembahyang, dibandingkan dengan keadaan kita yang sembahyang, di sudut perasaan rasa dekat dengan Tuhan, siapa? Tentu yang salat. Tentu yang salat. Bukan tanda masa mereka tak salat tu mereka duk berdosa, tak. Kerana salat, sujud menjadikan manusia itu dekat dengan Tuhan. Jadi Nabi bukan cakap soal kurang agama tu, maksud kurang khusyuk. Mungkin maksudnya kurang di dalam penghayatan agama
di sudut hubungan spiritual, hubungan kerohanian, ruhiyah, alaqatul ruhiyah bainal 'abd wa rabbih, hubungan kerohanian antara hamba dan Tuhannya. Mungkin dia boleh istighfar, dia boleh apa, dia boleh buat. Itu maksud kurang agama tu. Bukan maksud kurang agama tu maksud dia meninggalkan agama. Jadi ini kesimpulan kepada keseluruhan makna hadis yang Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soal jawab. Salam. Dalam kehidupan ini ada dua. Satu, kesalahan kita di sisi mahkamah. Satu, kesalahan kita di sisi Tuhan. Apa yang kita didapati tidak bersalah di sisi mahkamah, belum tentu kita tak bersalah di sisi Tuhan. Sekalipun mahkamah syariah. Umpamanya, satu orang, la samahallah, dia berzina. Ada dua orang yang tengok dia berzina. Dua orang bawa kes, dia betul berzina dengan pasangan dia. Tapi oleh kerana agama minta saksi berapa? 4. Yang ada 2, kes dibuang. Barangkali pula kemungkinan hak 2 tu pula kena sebat atas belakang. Dari segi realiti, mereka berzina. Di sisi Tuhan, mereka berdosa. Tapi di sisi mahkamah, hatta syariah tu sendiri, kes tak sabit. Kawan yang bawa tuduh tu, dia kena. Mungkin tuduhan dia tu betul. Tetapi, bukti tak cukup. Di atas hikmah-hikmah yang lain dalam agama, Tuhan tak mau orang suka duk baca kat pasal skandal orang gosip orang. Tuhan nak tutup benda ni, tapi hakikatnya dilakukan. Jika dia tak taubat, walaupun dia kata, aku tak salah sisi mahkamah, nak taubat apa? Dia berdosa di sisi Tuhan. Contoh yang lain. Suami, dia kata kat isteri dia, hang balik rumah mak hang, tu sodok mai dah. Dengan penuh maksud, dia talakkan isteri dah. Tapi bila pergi mahkamah, isteri dia bawa kes, dia kata saya bukan talak, suruh dia balik ya, melemah perut. Tapi dia sebenarnya maksud talak. Tapi oleh kerana dia guna kinayah, maka hakim kena tanya maksud dia. Apa maksud dia? Tak talak. Katakanlah dia memang maksud talak, di sisi Tuhan dia talak. Isteri tak dosa. Isteri dah dia kata tak talak. Dia berdosa di sisi Tuhan. Walaupun mahkamah kata tak. Maka dia sebut di sisi hukuman fiqh, dia panggil kesalahan dianatan wa qadaan. Ada benda yang salah di sisi agama, ada benda yang salah di sisi qada, di sisi undang-undang. Ada benda yang mungkin undang-undang kita salah, tapi di sisi Tuhan kita tak salah. Sama juga dengan kes macam ni lah. Sebuah negara mungkin ada peraturan dia, sebab susah nak tengok baligh tak baligh ni. Had tak had mungkin dia buat had umur umpamanya. Kalau orang buat macam ni kena. Yang ni kalau kena kes ni, dia kena kes juana, dia akan pergi di hukuman yang rendah sikit. Kerajaan berhak buat hukuman. Tapi berdosa apabila satu orang tu baligh, aqil, baligh, mumayyiz, aqil, baligh, dia buat, dia berdosa. Dia berdosa. Mungkin dia tak kena seperti tahap umur tertentu. Tapi dia tetap berdosa. Dosa satu hal, hukuman undang-undang satu hal yang lain.
Itu undang lah. Ada lagi siapa soalan? Lisan. Apakah hukum menggunakan spray yang dibekalkan oleh tabung haji untuk mengambil wuduk ketika dalam kapal terbang dan terkentut ketika tawaf? Boleh pohon pencerahan. Jika sekiranya dia spray itu sehingga air tu mengalir lah. Dia spray merata, bukan setakat lembab lah. Kalau spray keluar lembab antara basah dengan kering, tidak dinamakan basuh, kerana istilahnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Basuh. Pasal basuh muka kamu dan tangan kamu sampai pergelangan, sampai tang kepala. Dia kata dan sapu. Sapu maksudnya tangan kita basah, kita sapulah. Tapi kalau kita ambil air, tangan kita basah, kita sapu muka, yang tu tak panggil basuh. Tapi kalau kita spray sehingga air meratai muka, maka dinamakan dengan basuh lah. Sehingga air itu mengalir di muka, maka dinamakan basuh. Tengok macam mana cara kita gunakan dia. Dalam pejabat ada seorang perempuan yang punya anak yatim. Bolehkah buat kutipan duit terhadap perempuan tersebut untuk mengadakan jamuan? Kalau yang lelaki tanya ni memang dia prihatin lah. Apa kutipan duit ke atas perempuan tersebut termasuk dalam harta anak yatim? Apa ni? Pertama kita kena tahu anak yatim ni tidak termasuk di dalam asnaf zakat. Tak masuk dulu, cerita dulu. Masakin, ibnu sabi, semua fuqara, masakin, ibnu sabi, anak yatim tak termasuk. Sebab ada anak yatim kaya. Kan? Anak yatim lah, bukan anak pamat yatim yang duduk di belakang masjid tu. Anak yatim ada yang kaya. Mungkin bapak dia mati, waris harta ke dia 2.6 bilion, dia kaya. Okay. Tak semesti anak yatim miskin. Tapi kalau anak yatim tu miskin, dia termasuk dalam kategori sebagai orang miskin. Cuma oleh kerana dia anak yatim, dia ada satu benda kat dia. Dia kurang kasih sayang, dia hilang kasih sayang. Maka kita disuruh untuk lutf, untuk buat lunak dengan anak yatim. Tunjuk kasih dan simpati kepada dia. Saya tak tahulah anak yatim ni kategori mana. Kalau dia tu miskin, bolehlah ini juga dah. Ketika khatib sedang khutbah, tiba-tiba dia teringat dalam hadai besar. Adakah sah khutbah tersebut? Khilaf. Dalam sebahagian mazhab, dia tak syaratkan khatib mesti berwuduk. Dia tak syaratkan khatib mesti bersih badan. Semayang kenalah. Dia tidak syaratkan. Maka benda ni adalah khilaf di kalangan fuqaha. Wallahu ta'ala alam, kalau dia sampai keadaan macam tu, dia pakailah qaul yang tu. Tapi jangan tibai dengan semayang-semayang pun tak ambil semayang. Seorang suami telah berkata pada isterinya, sekiranya awak berhubung dengan lelaki bukan mahram tanpa izinnya, sama ada melalui percakapan atau SMS, maka jatuh talak. Isterinya seorang yang bekerja. Bagaimana si suami nak batalkan? Tadi ada orang mai tanya kat pejabat saya lebih kurang macam ni. Dia mai daripada jauh, daripada ke Selangor. Dia datang kes tak Palih negeri kecil, tapi tiap hari orang merata daripada seluruh Malaysia ni. Main nak pergi selesai kes di situ. Sebenarnya bukan boleh.
Kes Sabah lah, Sarawak lah, marilah, Johor lah, main minta kita selesai. Dia wilayah yang lain-lain kan. Tapi saya kata tunggu saatlah pada semasa saya jadi Perdana Menteri ni. Boleh lah. Hadirin dan hadirat. Ta'liq ni, bahasa kita Malaysia ni dia terkenal ta'liq. Sebab ada parti bagi ta'liq orang. Okey. Ta'liq ni, dia kata, kalau hang buat macam ni, jatuh satu talak. Kalau sekiranya engkau buat hal demikian-demikian, maka berarti engkau tertalak. Ulama-ulama secara khilaf tentang ta'liq ni. Saya cerita pendapat lo. Kebanyakan ulama kata, kalau dia kata jika awak keluar daripada rumah ni, berarti jatuh satu talak. Kalau isteri dia keluar, jatuh satu talak. Itu pada kebanyakan pendapat ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia ada satu pendapat yang agak tersendiri. Bukan tersendiri, ada orang sokong pendapat dia. Dia berpendapat, dia kata talak ni nak kena tengok niat. Jika sekiranya dia kata tu bukan dia maksud nak talak pun, dia maksud nak gempak lah, nak bagi takut, maka dia kata talak tak jatuh. Tapi kalau dia memang maksud nak talak, talak jatuh. Itu kata Ibn Taimiyah. Macamlah satu orang dia azam, jika sekiranya aku lompat parti, Allah, contoh terang kan, maka tertalak isteri aku dengan 3 talak. 3 talak tu ini melampau lah kan. Sebab tu kalau dia duduk di Perlis, 3 talak jatuh 1 je lah kan. Tapi tak apalah, kata dia duduk di negeri yang jatuh 3. Maka nak tengok, dia kata tu kerana di depan kawan dia tu, kerana memang dia bermaksud nak talak bini dia. Dalam arti kata lain, kalau sekiranya aku buat benda tu, aku pun malu dah nak hidup dengan isteri aku, aku pun memang nak talak dah. Dia boleh jadi dia maksud macam tu. Kalau itu maksud dia, kata Ibn Taimiyah, maka tertalak isteri dah. Tapi kalau dia kata tu sekadar nak azam pada diri dia saja, dalam erti kata kerana aku ni tak mau talak bini ni, sebab tu aku kata benda ni, takut aku pi buat benda ni, kerana dia tahu talak tu benda yang dia tak mau, dia kata benda ni supaya nak disiplinkan dirinya. Kata Ibn Taimiyah, talak tak jatuh. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan disebut pendapat ni dalam Al-Fatawah Al-Kubra. Okey, balik kepada jumhur pendapat. Bagi banyak mazhab tak apa, pasal benda ni tak ada nas jelas. Bila kes talak itu parti, ramai lah telefon dia tanya kan, orang buat parti boleh kata? Boleh tak apa. Siapa yang kuat tu minta maaf lah. Orang buat parti politik untuk mendamaikan negara dan masyarakat dan keluarga. Kita buat parti bagi cerai bini, mana boleh? Tak betul. Orang buat parti tu untuk mengukuhkan institusi dalam Islam. Kita nak pergi buat parti, pergi pecah apa? Kaum keluarga. Sebab tu Imam Malik marah pada khalifah zaman dia buat bai'ah. Siapa yang rongkaikan bai'ah, tertalak bini. Imam Malik kata tak tertalak. Dia pukul Imam Malik pada zaman tu. Buat dah, ada orang try dah zaman tu. Kerana terpaksa, kata Imam Malik. Okey. Katakanlah orang ni kata, abang dia kata, saya nak pergi juga ni. Pergi apa tu? Biasanya orang perempuan pergi mana? Katakanlah ada shopping mana kah, dia nak pergi. Saya nak pergi tak? Dia tu suruh pergi berapa kali. Tu dia nak pergi rumah. Ada kempen parti mana main kah? Dia kata, saya nak pergi tak? Jangan pergi. Saya nak pergi tak? Abang tak lagi pun melani nak pergi tak? Aku kata jangan pergi. Nak pergi tak? Kita nak ingin. Suami dia nak ingin. Dia kata kalau hang keluar dari rumah ni, hang jatuh satu talak.
dia memang maksudkan talak. Tapi walaupun dia maksudkan talak, kita nak kena tengok. Dia maksudkan bini dia tak boleh keluar rumah ke? Lepas tu tiba-tiba, tengah-tengah macam tu, hujan turun. Bini dia nak keluar, dia ambil baju. Allah abang, talak satu jatuh, abang kata tadi tak boleh keluar. Dia maksud keluar tu, keluar pi tempat tu ke, keluar daripada rumah saja. Bila dia kata, kalau hang keluar pada rumah ni, apa maksud dia? Adakah dia maksud sampai bila-bila bini dia tak boleh keluar rumah? Ataupun maksud keluar tu, keluar menuju ke tempat tu. Apa maksud dia? Keluar tuju tempat tu lah. Tuan-tuan pun confused. Keluar tuju tempat tu lah. Kalau itu maksud dia, maka perempuan dia keluar tak ada apa lah. Sama lah bila dia kata, kalau hang bercakap dengan lelaki, kita maksud lelaki tu maksud apa? Dia bukan maksud semua lelaki. Kalau dia tak, abang jatuh dah satu talak. Siapa? Tadi cakap dengan pak lelaki. Pak dia lelaki. Kan? Lelaki tu bermaksud lelaki hak dia marah tu lah. Dalam keadaan masa tu, keadaan seperti itu. Itu maksud dia. Kerana kalau tanya kita, kita kira nak kira tak mau nak bagi jadi talak lah. Orang ni dia suka sangat kalau boleh nak bagi jadi talak. Siapa panggil umi kat mak kat isteri dia, jatuh talak. Jadi orang Melayu dia tak ni. Anak panggil kat mak dia umi. Jadi dia takkan nak cakap Arab dengan anak dia. Izhab ila ummuk. Pergi kepada ibumu, ila ummik. Izhab ila ummik, pergi kepada ibumu. Kan? Jadi dia kata ni, pergi kat umi. Tanya ustaz kata, habis ya, zihar. Pasal panggil isteri dia mak. Umi tu bahasa bagi anak dia lah, kan? Ada orang tak nak kerja. Ngaji 2 baris, fatwa 16 baris. Di sekolah ada membuat kutipan derma untuk kematian waris yang beragama Hindu. Bolehkah menderma kerana dikhawatiri wang derma digunakan untuk upacara keagamaan? Kita bagi kat dia atas dasar simpati kat dia. Melainkan dia kata tolong derma sikit untuk semayang di Tokong, kita tak buat lah. Tapi kita bagi kat dia. Apa yang mana kita bagi tu, dia pergi belanja di tempat lain, itu bukan urusan kita. Kita baca hadis dulu kan. Ada lelaki yang keluar, dia derma pada waktu malam. Tiba-tiba dia derma pada penzina. Dia kata, Allah, aku dah derma kat zina. Tapi akhirnya dia beritahu, boleh jadi dengan hang derma ni penzina taubat. Boleh jadi dengan orang Islam bantu. Maka orang bukan Islam tu sayang kat agama, suka pada Islam. Siapa ada soalan? Pakai jam emas. Haram dia pakai jam emas. Bagi lelaki, perempuan tak apa. Ada soalan? Ada soalan? Siapa ada soalan? Habis tak apa. Oh ni lah. Apakah hukum nikah gantung? Lepas nikah pergi gantung tengkok ke apa? Nikah gantung ni, kalau dia maksudkan akad nikah, tapi tak boleh tidur sekali, mak pak tak bagi. Mak pak tak ada hak tak bagi. Dosa. Kerana hak, suami ada hak, dan isteri pun ada hak. Tapi, kalau isteri itu tak bagi, lepas nikah, angkat nikah, nak masuk mai, isteri kita tak boleh malam ni, abang tak boleh tidur. Sebab apa? Mahar tak bayar. Janji tunai. Tengok mai baru RM20 ni. Misalnya. Dia ada hak halang. Dia ada hak. Hak mahar dia ada hak untuk larang. Tapi kalau dia kata tak boleh,
Siapa yang menikah dengan orang rumah ni mesti tidur di kandang kuda. Tak boleh lah. Itu tak boleh. Kerana itu hak yang tak ada. Suatu ketika seorang telah meninggal puasa dan tidak tahu berapa hari yang ditinggalkan. Bolehkah seorang tu niat puasa Isnin Khamis qada dan yakin telah habis qada? Qada tidak dihimpunkan dengan sunat. Itu pegangan yang kita percaya. Alasannya macam kita sebutlah. Kita hutang satu orang, kita mai, kita hutang kat dia 1,000. Kita mat, itu kau dah hutang kat hang 1,000 kan? Kita pun bagi dia ni RM1,000 yang aku hutang, kau bayar dia hutang, dan aku niat dalam 1,000 ni juga aku sedekah lah. Jadi aku dapat dua, pertama bayar hutang, kedua aku sedekah kat hang 1,000. Adakah kita dapat duit sedekah? Dia kata hang sedekah apa? Duit aku. Kan? Jadi kita tak dapat. Cuma para fuqaha bahas. Mungkin dia dapat kelebihan kerana memilih Isnin dan Khamis. Pilih hari tu. Bukan kelebihan, pilih hari. Kerana pada Isnin dan Khamis tu ada kelebihan lah. Jadi dia dapat kelebihan hari. Kerana pemilihan dia pada hari berkenaan. Jika seorang tak pasti, maka dia ambil apa yang dia agak kemungkinan besar, itulah kadarnya. Dan dia memohon keampunan kepada Allah di atas baki yang dia tidak tahu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum.